Pertama, Nabi berbicara dengan orang, Nabi membuang rasa risiko sosial, iaitu Nabi didik ketakutan orang, Nabi didik rasa malu orang itu, dan Nabi menggunakan teknik pujian dalam mendorong perubahan tingkah laku. Nabi jaga aib orang. Jaga aib orang. Boleh saya kisahkan satu hadis ini, di mana pada satu masa Abdullah, sahabat Nabi ini, digelar Al-Himar. Al-Himar ini seorang peminum arak, diketahui arak. Jadi kerap benar dia dibawa ke hadapan Nabi untuk dirotan. Nabi tetap melakukan hukuman ke atas pesalah yang dikenakan hukuman seperti arak, minum arak kan. Ketika Nabi merotan itu, kita infer tidak ada perkataan yang keluar daripada mulut Nabi. Nabi rotan sahaja, sehingga ada seorang lelaki berkata, kutuklah dia. Maknanya Nabi dia rotan itu, kau sedegi, menganggap pada muka ambil kau. Nabi diam sahaja. Kemudian lelaki itu kata, kutuklah dia. Kerap benar dia dibawa ke hadapan Nabi untuk dirotan. Apa Nabi buat ketika itu? Nabi terus bercakap kepada orang ini, jangan kutuk dia. Demi Allah, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul. Daripada hadis ini kami pengkaji, subhanallah, berfikir amalan lazimnya apabila kita berhadapan dengan orang yang salah, apa yang kita buat selalunya? Telah dibuktikan bersalah, tetapi hukuman dengan fizikal dan mulut lebih berbeza. Disebab itulah di situ kita kaitkan bahawa Nabi didik risiko sosial, Nabi menjaga aibnya, malah Nabi backup orang salah ini, jangan kutuk dia. Aku tahu dia cinta Allah dan aku. Jadi di situ apa perasaan Himar ketika Abdullah ketika ini? Barangkali kita membuat andaian dia berasa, ya Allah, seorang Nabi backup, melindungi perasaan. Jadi, walaupun dia buat salah, ya. Jadi selepas itu tidak lagi dilaporkan Himar ini meminum arak. Jadi kesan inilah yang tim pekaji mengeluarkan teknik-teknik supaya kita umatnya boleh mengamalkan teknik ini dengan mudah. Dan yang apabila kita berkata pengamalan sunnah itu adalah teknik yang boleh kita ikut. Nanti saya boleh kongsikan bagaimana satu lagi teknik, iaitu teknik memuji. Sebelum kita pergi teknik memuji kan, Nabi kalau Nabi berjumpa dengan orang yang dia tak setuju, Baik. macam mana? Ada macam pendapat. contohnya Imam satu benda kan, saya tak setuju lah awak. Adakah begitu caranya sebab? Okey, berpengaruhnya Nabi ini apabila menggunakan dua cara. Pertama yang kita katakan tadi, komunikasi lisan. Kedua, bukan lisan. Di mana pada suatu masa Nabi pernah menganjurkan para sahabat untuk bersedekah apabila ada seorang lelaki datang daripada kampung dengan pakaian yang tidak terurus. Maksud kalau orang keadaan biasanya kita tengok orang datang dari kampung tidak beretika, tidak pakaian yang tidak terurus. Ketika itu Nabi berkata pada sahabatnya, Nabi menganjurkan untuk bersedekah. Di sini kita lihat bahawa ada masanya kata-kata Nabi tidak didengar oleh para sahabat. Dengan andaian barangkali para sahabat sedang sibuk dan sebagainya. Kemudian apabila Nabi melihat tidak ada orang respon kepada percakapannya, Nabi menunjukkan emosi marah. Bermaksud kita boleh menunjukkan emosi marah untuk memberitahu bahawa saya sedang marah. Tapi ketika itu emosi marah Nabi tidak diikuti dengan kata-kata. Apabila orang marah, kita nak bagi orang faham, kita diam saja, tunjukkan muka marah. Jangan kata apa-apa. Jadi apabila kesannya, sahabat terus menghulurkan sedekah dan diikuti oleh para sahabat yang lain. Jadi betapa persuasifnya komunikasi Nabi ini, menunjukkan bahawa apabila berhadapan dengan keadaan marah, Nabi pertama, Nabi diam. Dan kedua, Nabi menunjukkan emosi dengan mukanya. Dan apabila sahabatnya memberi sedekah, Nabi kembali ke sini. Jadi kita tak boleh marah sampai bila-bila kan, amin. Jadi bila kita nak tunjuk untuk anak lah contohnya, kita nak marah, kita tunjuk kita marah, tapi mulut kita diam. Dia lebih persuasif. Dia lebih orang, alamak, ibu sudah marah. Daripada kita, ini apa buat begini. Alamak, ni asyik membebel sahaja. Jadi dalam komunikasi Nabi, Nabi tidak pernah membebel, Nabi tidak mengkritik, Nabi tidak menghukum. Nabi yang tidak menghukum ni sangat menarik dalam satu hadis, di mana seorang lelaki datang menghadap Nabi untuk mengakui dia telah
membuat kesalahan dengan seorang perempuan. Mengaku, ya Rasulullah, aku sudah lakukan kesemuanya kecuali bersetubuh dengannya. Kemudian Umar yang berada di situ, dia marah lelaki ini. Dia kata, Allah telah tutup aib kamu, jadi kenapa kamu buka aib? Dia ketika itu Nabi diam sahaja, tak berkata apa-apa. Kemudian lelaki itu pun pulang. Apabila tengok lelaki itu pulang, Nabi meminta seorang sahabatnya untuk memanggil beliau kembali. Dan lelaki itu kembali, Nabi menyebut satu ayat daripada surah Al-Hud. Nabi berkata, sembahyanglah lakukanlah sembahyang dari permulaan pagi hingga malam, iaitu solat fardu, dan bahagian permulaan malam, iaitu sembahyang tahajud, sembahyang taubat, kan. Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan buruk. Ada lelaki di situ bertanya, adakah ayat itu ditujukan kepada lelaki itu seorang ataupun pada semua orang? Nabi berkata, pada semua orang. Jadi pengkaji buat inference di situ, mengatakan barangkali ada orang lain yang juga melakukan kesalahan seperti lelaki itu, tetapi tidak berani mengaku. Jadi apabila Nabi berkata begitu, tak perlu orang lain pun nak mengaku juga, amin. Jadi pada amalan lazim kita, masyarakat kita, apabila orang membuat kesalahan, kita makin soal siasat. Di sini kita mengatakan Nabi tidak soal siasat, sebab kita tidak tahu nama lelaki itu, kita tidak tahu nama wanita yang dia melakukan perbuatan itu. So, tapi Nabi memberi panduan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menyelesaikan masalah. Dalam buku yang Puan Irma Pekak ini adalah hasil buku ini dihasilkan khusus untuk membantu guru-guru dalam memberi dorongan sesuai dengan tajuk yang mendorong pelajar corok. Betul. Jadi kalau kita tengok sebelum ni akan banyak kes-kes yang terjadi, guru-guru lebih suka memarahi secara terus-terusan, ataupun dalam konsep perli dia, labeling, sarkastik, labeling. Jadi kadang-kadang pelajar-pelajar akan rasa macam diri mereka yang self-esteemnya turun. Jadi mereka akan membeza-bezakan pelajar. Jadi itu antara cara yang salah. Jadi bagaimana teknik yang sebenar yang dihasilkan dalam buku ni mengikut teknik Nabi? Baik, Salam. Sebelum saya mengupas mengenai buku ini, dalam satu hadis di mana dilaporkan pada satu masa seorang lelaki datang sembahyang di masjid dalam keadaan terkocok-kocok. Nabi sudah pun sembahyang, ya. Jadi bila dia masuk dalam saf sembahyang, dia membaca satu zikir dengan kuat. Apabila Nabi selesai sembahyang, Nabi bertanya, siapa tadi yang mengucapkan kata-kata itu? Tidak ada seorang pun menjawab. Apa andaian amin apabila orang tidak mahu menjawab soalan itu? Kita berasa barangkali dia takut, bersalah, barangkali datang masuk lewat, cakap dengan kuat, ya, sehingga Nabi yang khusyuk boleh mendengar. Kemudian Nabi berkata sekali lagi, siapakah tadi yang mengucapkan kata-kata itu? Sesungguhnya tidak ada dosa di situ. Terus saya, ya Rasulullah, saya yang mengucapkan, saya tadi datang sembahyang dalam keadaan terkocok-kocok. Apa yang Nabi buat lagi? Nabi tidak berkata, kamu tak tahu ke orang dah start sembahyang, bla 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 bla. Tak faham saja, begitu, ya. Apa Nabi sebut? Sungguh aku melihat 12 malaikat saling berebut mengangkat kata-kata itu. Dalam hadis yang lain dilaporkan Ibnu Umar berkata, selepas itu aku tidak lagi meninggalkan zikir itu. Ini yang dikatakan doa iftitah itu, ya, selepas sembahyang. Jadi orang ini, orang yang corot, datang sembahyang lewat, bercakap dengan kuat dalam masjid sehingga Nabi boleh mendengar. Tetapi apakah yang membuatkan dorongan beliau itu menjadi lebih baik? Sesungguhnya teknik yang Nabi puji. Pertama, Nabi telah buangkan rasa ketakutan itu. Kemudian Nabi upkan lagi semangatnya, memberi kata zikir itu bagus. Ini yang kita panggil teknik pujian. Kita banyak memuji, tetapi teknik itu barangkali belum bertepatan dengan sunnah Nabi. Teknik sunnah Nabi adalah, pertama, Nabi memuji hasil perbuatan orang itu. Contoh saya boleh puji, tim produksi TV Al-Hijrah sangat bekerjasama. Kita tidak kata baguslah tim ini, Umum sangat. tidak spesifik, tetapi Cantik nak ilmu. tidak. Tapi pakai ilmu hari ini sesuai dengan ilmu. Jadi ilmu tahu apa yang sesuai. Ya, jadi teknik pujian itu akan membuatkan orang lain boleh, apa yang bagus ni tentang tim ini. Jadi tim ini lebih bekerjasama untuk membentuk
program yang lebih baik. Jadi boleh ditiru oleh orang lain. Ini yang jadi teknik memuji dalam hadis ini adalah apabila 3 orang guru ini, Cikgu Khairul Anisa, Ustazah Siti Khadijah dan Puan Nur Hidayah bersama tim pekaji dan tim pekaji menghasilkan buku mendorong pelajar corot. Dalam 3 bulan mereka mengamalkan teknik pujian dan menaikkan self-esteem pelajar corot. Alhamdulillah, pelajar yang dibenarkan gagal sudah mendapat keputusan yang baik dalam 3 bulan. Betul. Maknanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Inspirator, komunikator yang baik, motivator, kaunselor. Jadi mereka yang bekerja dalam bidang ini, bila mengamalkan teknik ini, perubahan itu cepat. Di immediate response, immediate dipanggil kesan mendadak. InsyaAllah. Aku tu bila tengok buku ni, saya yakin penonton pasti nak tahu mana nak dapatkan buku ni dan bagaimana nak menghubungi tim pengkaji psikologi hadis ini. Tuan-tuan dan perempuan boleh menghubungi Cik Puan Raziah Muhammad sebagai pengurus media, iaitu 013 296 9170. Saya. Dan Facebook ada tak? Facebook adalah Tim Psikologi Hadis. Tim Psikologi Hadis. Facebook.com/Tim Psikologi Hadis. TIMPSIKOLOGIHADITH. Masya Allah. Itu dia. Dan saya pasti buku ni bukan saja untuk para guru, tapi ibu bapa juga boleh menggunakan buku sebagai satu panduan yang cukup baik untuk mendidik anak. Dalam bulan April, insya-Allah kita akan adakan seminar untuk mempersembahkan modul-modul yang bertepatan dengan setiap insan yang bergelar korporat, ibu bapa, pendidik dan mereka yang berkecimpung dalam mendidik dan mengawal orang-orang bawah. Pada bulan April. Jadi bagaimana nak ingin mendaftar dulu buku daripada sekarang tu? Pendaftaran kita akan umumkan nanti di Facebook. Dalam Facebook ya. Dan abang pula pun akan diumumkan dalam Facebook. InsyaAllah. Itu dia para penonton daripada Puan Munaizzah berkongsi tentang bagaimana kehebatan pengaruh Nabi Muhammad SAW. Puan Muna sebagai kesimpulan di atas perbincangan kita ini, para penonton, supaya kita hidup bukan hanya kata cinta pada Nabi, tapi kita juga mengamalkan apa yang Nabi buat. Sebagai kesimpulan, saya sendiri sebagai umat Nabi Muhammad, kita menyatakan cinta kepada Nabi bukan setakat sambutan yang besar ataupun kata-kata kita cinta kepada Nabi, tetapi lebih kepada pengamalan teknik itu dan betapa mudahnya teknik Nabi Muhammad ini, kerana Nabi juga manusia seperti kita. Nabi tidak mungkin meninggalkan perkara yang sukar untuk kita amalkan, dan insya-Allah kita mengamalkan itu. Atas sebab itulah Nabi menyebut ummati di akhir hayatnya. Saya. Baiklah, itu dia Puan Munaizzah Fadil berkongsi tentang pengaruh Nabi Muhammad SAW. Baiklah. Seronok. Kalau itu kan tak puas nak bincang kan, sebab kita nak tanya lagi banyak macam tips dari segi penerangan yang diberikan cukup jelas sekali. Saya dan insyaAllah anda boleh pergi ke facebook.com/Tim Psikologi Hadis, Tim Hadis Psikologi. Tim Hadis Psikologi balik pula. Dan kita muatkan di dalam Facebook. Assalamualaikum. Anda boleh dapatkan segala detail yang kami sebutkan bagaimana nak menghubungi tim ini. Jadi para penonton, kita hari Khamis sebenarnya fokus kita tentang wanita tau.